Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Kamal. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Teori Kemasyarakatan menurut Ibn Khaldun. Sebagai permulaan, saya akan nyatakan objektif kajian kami. Objektif kajian ialah satu garis panduan dalam membincangkan dan mengkaji tajuk yang diberikan agar tidak keluar atau lari daripada konteks yang telah ditetapkan. Objektif kajian kami adalah pertama sekali untuk mengetahui dan mengenal pasti definisi masyarakat dan kemasyarakatan dari pelbagai pandangan. Kedua adalah untuk mengetahui dan memahami teori kemasyarakatan yang telah dibangkitkan oleh Ibn Khaldun. Ketiga adalah untuk mengkaji kesan, sumbangan dan pandangan beliau dalam konteks kemasyarakatan dan kesan-kesannya. Keempat adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan teori kemasyarakatan terhadap pembangunan negara atau tamadun pada masa kini. Seterusnya, saya akan memberi pengenalan ringkas terhadap kajian kami. Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang tinggal atau hidup bersama di suatu tempat dengan peraturan atau cara-cara tertentu. Kemasyarakatan pula bermaksud hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Teori kemasyarakatan pula ialah satu teori yang dibangkitkan oleh seorang cendekiawan Islam iaitu Ibn Khaldun berdasarkan pengkajian dan penelitian kritikal beliau terhadap masyarakat Arab pada zaman beliau. Oleh itu, kajian kami adalah mengenai teori-teori kemasyarakatan yang telah dibangkitkan oleh Ibn Khaldun dan sumbangan dan pandangan beliau dalam konteks kemasyarakatan. Hasil daripada kajian mendapati bahawa terdapat pelbagai teori yang telah dibangkitkan oleh Ibn Khaldun dalam konteks kemasyarakatan. Antara teorinya ialah teori kitaran, teori al-umran dan modul perpaduan dalam kepelbagaian. Selain itu, didapati juga pelbagai sumbangan dan pandangan beliau terhadap aspek ekonomi, sosial dan sains. Teori-teori yang dibangkitkan oleh beliau diguna pakai pada masa kini dalam menerangkan tentang pembentukan, pembangunan dan kejatuhan sesebuah negara. Teori kemasyarakatan juga masih diguna pakai oleh para pengkaji pada masa kini seperti para pengkaji sosial sebagai satu garis panduan dalam mengkaji hubungan dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurul Izwani binti Wan Muhammad Zani dan hari ini saya akan menceritakan tentang teori kemasyarakatan menurut Ibn Khaldun. Teori kemasyarakatan menurut Ibn Khaldun secara definisinya, masyarakat merupakan kebiasaan sesuatu sistem atau adat istiadat dari gaya sesuatu golongan. Masyarakat berkait dengan sosialisme dan sering mempunyai perubahan mengikut peredaran zaman. Kepelbagaian perbilangan kaum dan agama yang lain akan dikompletasikan sebagai perpaduan sekiranya sesuatu kumpulan berlainan bangsa dan agama dapat bersatu dan sering membantu satu sama lain. Dalam sejarah sesuatu masyarakat maupun sesuai gerak alam merupakan satu evolusi yang melibatkan peribadi seseorang anggota masyarakat yang terdiri daripada diri sendiri, akan tetapi secara rohaninya ianya melibatkan ikatan dengan individu yang lain. Menurut jurnal Usuluddin yang telah menteliti pandangan tokoh ulama yang terkenal iaitu Ibn Khaldun sering menghubungkaitkan tentang komposisi sebuah masyarakat dan bagaimana kepelbagaian budaya dan etnik dapat mewujudkan perpaduan. Ibn Khaldun juga telah membincangkan melalui penulisannya dalam kitab Ulhar secara panjang lebar tentang kemajuan, kemewahan, perbandaran, keruntuhan negara dan juga politik, sosial, ekonomi, intelektual dan lain-lain.
Oleh itu, semangat kemasyarakatan merupakan satu komponen yang penting dalam membentuk kehidupan yang harmoni dalam sesebuah negara. Kerana secara harfiahnya, seseorang tidak akan dapat hidup tanpa sokongan masyarakat lain. Masyarakat perlu bersatu dengan kebolehan yang diberikan oleh Allah SWT untuk memperbaik kelemahan diri dan seterusnya menjadikan mereka satu masyarakat yang maju. Oleh itu, artikel pada kali ini ingin menceritakan tentang teori kemasyarakatan menurut seorang tokoh ulama iaitu Ibnu Khaldun dan teori asabiah beliau tentang yang merupakan rujukan utama untuk menganalisa situasi kemasyarakatan pada pasca ini. Saya Nak Ali Syairah binti Ahmad. Topik kita pada kali ini ialah berkaitan tentang teori kemasyarakatan menurut Ibnu Khaldun. Jadi sebagai pengenalan, saya akan menerangkan sedikit tentang asal-usul petaan masyarakat dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah masyarakat ni. Okay, baiklah, masyarakat ni sebenarnya berasal daripada perkataan Arab iaitu syarakah, yusyariku dan musyarakah yang membawa maksud hidup bersama, berkongsi dan juga bersekutu. Dalam bahasa Inggeris, terdapat dua perkataan yang digunakan untuk memberi maksud masyarakat, iaitu yang pertama society dan yang kedua ialah community. Society berasal daripada perkataan Latin iaitu socius yang membawa maksud kawan, dan community pula berasal daripada perkataan Yunani yang membawa maksud persahabatan. Seterusnya, dalam bahasa Melayu, menurut Kamus Dewan, masyarakat ini merupakan satu kelompok manusia yang hidup secara berkumpulan dan bergaul antara satu sama lain. Jadi, kita boleh lihat bahawa antara bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab terdapat persamaan dalam mendefinisikan masyarakat. Selain daripada tiga bahasa ni, terdapat banyak lagi sumber yang memberikan maksud tentang masyarakat. Namun begitu, daripada pandangan ahli ilmu sains sosial, mereka berpendapat bahawa tiada definisi spesifik tentang masyarakat kerana sifat manusia yang sentiasa berubah-ubah. Jadi, mereka telah mengeluarkan pendapat sendiri dan dilihat terdapat perbezaan antara satu sama lain. Jadi, secara keseluruhannya, masyarakat ini sebenarnya ialah satu ilmu kajian tentang hubungan etnik dan kumpulan manusia. Dan ia juga merupakan salah satu cabang daripada cabang ilmu sains sosial. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang tokoh Ibnu Khaldun. Nama penuh beliau ialah Wali Al-Din Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Namun disebabkan nama yang panjang ni, ternyata nama beliau adalah Abdul Ar-Rahman, manakala yang lain dia ialah gelaran bagi beliau. Gelaran yang pertama ialah Wali Al-Din. Gelaran ini bersempena dengan pelantikan beliau sebagai mufti mazhab Maliki di Mesir. Yang kedua ialah Abu Zaid. Abu Zaid merupakan gelaran kepada beliau yang merupakan bapa kepada anak lelakinya yang bernama Zaid. Seterusnya Khaldun. Khaldun merupakan nasab kepada nama datuknya yang ke-9 iaitu Khalid bin Uthman. Namun begitu, nama Khalid telah bertukar menjadi Khaldun ketika di Andalus. Beliau dilahirkan pada 1 Ramadan tahun 732 Hijrah bersamaan dengan 27 Mei 1332 Masihi di Tunisia, Afrika Utara, dan telah meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 Hijrah bersamaan dengan 16 Mac 1406 Masihi ketika berusia 74 tahun. Beliau telah dikebumikan di perkuburan Sufi Bab Al-Nas, Kairah, Mesir. Sedikit mengenai keluarga beliau. Beliau merupakan daripada keluarga cendekiawan yang sangat mahir dalam bidang akademik dan juga politik. Keadaan keluarga beliau yang agak berada telah memberikan pendidikan yang cukup sempurna buat beliau. Namun begitu, ibu bapa beliau telah meninggal dunia ketika beliau pada usia remaja. Beliau telah mendapat pendidikan yang cukup sempurna daripada bapanya sendiri yang merupakan seorang pemerintah tentera, ahli ulama dan juga ahli bahasa yang menguasai pelbagai ilmu termasuk Al-Quran dan fiqh. Beliau juga telah menghafaz Al-Quran sejak kecil. Beliau selain daripada menuntut ilmu dengan bapanya, beliau juga menuntut bersama beberapa ulama terkenal ketika di Tunisia. Antara ilmu yang dikuasai termasuklah ilmu tafsir, hadis, fiqh, bahasa Arab, sastra, ilmu logik dan juga falsafah.
Sepanjang kehidupannya, beliau sangat aktif mengembara di beberapa buah negara, dan ini menjadikan beliau seorang yang inovatif dan kreatif dalam penulisan dan karyanya. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau sepanjang kehidupannya termasuklah penulis mohor, penulis surat kerajaan, Perdana Menteri, pensyarah di Universiti Al-Azhar Mesir, mufti mazhab Maliki, dan pelbagai lagi. Seterusnya, dalam membuat kajian, beliau mengkaji dengan sangat mendalam, dan ini menjadikan beliau mendapat gelaran sebagai ahli sains sosial dan juga merupakan pengasas kepada ilmu sosiologi. Selain itu, beliau juga mempelbagaikan kajian beliau dalam pelbagai bidang, dan ini menarik minat pengkaji-pengkaji luar untuk mengkaji segala karya-karya beliau. Seterusnya, beliau juga telah diiktiraf oleh Sarjana Barat oleh sebab sumbangannya yang sangat hebat kepada dunia. Saya, Yasmin Syamimi binti Suhaimi dari kelas 3C akan menerangkan tentang sumbangan tokoh Ibnu Khaldun dalam konteks kemasyarakatan. Untuk yang pertama, beliau memperkenalkan konsep masyarakat. Di dalam karya agung beliau iaitu Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun telah menjelaskan dan menerangkan 6 aspek utama dalam asas pembentukan masyarakat. Untuk aspek yang pertama, beliau menerangkan tentang manusia perlu berkomunikasi, bersosial dan berada di dalam sesebuah organisasi. Menurutnya, manusia adalah madaniyun bi tabi'i, iaitu manusia memerlukan ataupun hidup secara berorganisasi, berkelompok, berpolitik dan hidup bersama-sama dalam sesebuah masyarakat. Yang kedua ialah masyarakat memupuk semangat saling membantu antara satu sama lain. Menurut kajian Ibnu Khaldun, jika manusia menerapkan nilai-nilai murni ini seperti saling tolong-menolong dan hidup secara bersatu padu, maka manusia akan terus hidup dengan sebaiknya. Yang ketiga, matlamat yang jelas dan semangat kekitaan yang sedia ada dalam kalangan ahli masyarakat. Sesebuah masyarakat perlu mempunyai matlamat yang jelas atau matlamat yang satu untuk mewujudkan sifat kebersamaan. Aspek yang keempat adalah mempunyai ketua ataupun pemimpin yang baik dan berwibawa. Menurut Ibnu Khaldun, beliau menetengahkan bahawa seseorang tidak boleh hidup dan memerlukan sokongan dan bantuan daripada orang lain. Oleh yang demikian, akan timbulnya isu-isu seperti pertelingkahan, mempunyai pendapat yang berbeza, penentangan dan persengketaan. Oleh yang demikian, sesebuah masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang mampu mengawal keadaan apabila isu-isu ini timbul. Yang kelima, aspek yang kelima adalah kepatuhan etika dan undang-undang yang telah ditetapkan. Pemimpin yang dilantik perlulah memastikan semua ahli-ahli masyarakat tersebut patuh kepada undang-undang. Hal ini penting untuk menjamin keharmonian sesama ahli masyarakat. Aspek yang terakhir adalah fungsi pendidikan dalam melahirkan seseorang khalifah. Salah satu elemen yang paling penting dalam pemikiran Ibnu Khaldun adalah mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti untuk melahirkan seseorang khalifah. Sumbangan yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan sering berubah mengikut peredaran zaman. Perubahan yang berlaku disebabkan oleh pengaruh-pengaruh kuat yang berlumba-lumba untuk menjadikan sistem pendidikan mereka berada di dalam tahap yang terbaik. Menurut Ibnu Khaldun pula, jika luas ilmu pengetahuan serta banyaknya seseorang individu itu menguasai ilmu, maka individu-individu itu akan mempelajari ilmu-ilmu yang lain dengan lebih mudah. Sumbangan Ibnu Khaldun yang ketiga adalah ilmu beliau dalam sosiologi sejarah. Ibnu Khaldun tersendiri seperti membuka lembaran baru terhadap kajian berkaitan sejarah. Definisi sejarah adalah kajian masa lampau manusia
dalam aspek ekonomi, kebudayaan dan sosial secara keseluruhan. Melalui pemerhatian Ibnu Khaldun, kajian secara saintifik, sosiologi dan sejarah dapat menetapkan apa yang normal dan apa yang luar daripada kebiasaan. Sumbangan yang keempat ialah Ibnu Khaldun dalam sosiologi sosial, masyarakat luar dan masyarakat bandar. Ibnu Khaldun dikagumi oleh sesetengah pihak pengkaji sosiologi kerana beliau ialah ilmuwan yang pertama menjumpai hubungan antara dinamik di kalangan masyarakat primitif, nomad, luar bandar dan bandar. Ibnu Khaldun memilih kehidupan suku dan nomad dalam bidang kajiannya kerana baginya masyarakat itulah yang menjadi perintis kepada pertumbuhan sesebuah negara. Pada waktu yang sama, kedaulatan dan agama adalah sangat penting dalam sesebuah masyarakat. Kita pergi pula kepada pandangan Ibnu Khaldun dalam konteks kemasyarakatan. Dalam konteks sosial, Ibnu Khaldun berjaya menganalisa tentang masalah genjala sosial di dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula, hasil daripada kajian tersebut, beliau menemui kaedah penyelesaian bagi genjala-genjala tersebut. Seterusnya, pandangan Ibnu Khaldun terhadap ekonomi. Terdapat dua teori yang berkait rapat tentang ekonomi. Yang pertama iaitu teori berkenaan dengan harga. Keuntungan yang diperoleh pada tahap yang tertentu boleh mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu, harga produk pasaran yang rendah akan menjadikan harga produk dari petani merosot. Maka, ini boleh mengakibatkan kemiskinan di antara para petani. Kedua, iaitu teori berkenaan mata wang. Produk-produk yang dijual di pasaran menggunakan mata wang di antara peniaga dan pembeli. Lain daripada itu, pekerja setiap kedai memerlukan wang atau gaji sebagai balasan kepada jasa dan keringat mereka. Pandangan Ibnu Khaldun dari segi sains pula, beliau membahagikan ilmu kepada dua perkara, iaitu ilmu yang diperolehi dari kebolehan untuk berfikir dan menggunakan panca indera. Kedua, ilmu pengetahuan yang bersifat tradisi dari masyarakat terdahulu. Pandangan Ibnu Khaldun dalam strategi menyatukan masyarakat. Berdasarkan analisa daripada Ibnu Khaldun, terdapat dua aspek utama yang mampu menyatukan masyarakat, iaitu asabiah dan agama. Definisi semangat asabiah ialah semangat kekitaan yang tinggi atau melampau dalam sesebuah kaum. Aspek yang kedua adalah agama. Menurut pemerhatian beliau, faktor agama mampu menyatukan masyarakat walaupun mereka mempunyai pelbagai etnik dari kaum yang berlainan. Oleh itu, beliau berpendapat bahawa agama adalah elemen yang paling kuat dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu. Saya Alia Najia binti Hoirun Adnan akan membincangkan mengenai teori-teori yang dibangkitkan dan karya penulisan Ibnu Khaldun. Teori-teori yang dibangkitkan. Yang pertama adalah teori kitaran. Dalam kitab Mukadimah, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa proses pembinaan, perkembangan dan kemerosotan akan berlaku terhadap sesebuah tamadun atau empayar. Ringkasnya, teori ini terbahagi kepada tiga menurut Osman Bakar. Yang pertama adalah generasi awal yang mempunyai semangat juang dan asabiah yang tinggi. Yang kedua, generasi yang mempunyai kemampuan intelek, ilmu dan kemahiran. Yang ketiga, generasi yang lemah yang hidup dalam kemewahan, tidak mempunyai adab, akhlak serta jati diri yang akhir sekali menyebabkan kejatuhan ketamadunan. Kejatuhan masyarakat dan ketamadunan ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup kepada kemewahan. Ini menyebabkan munculnya sikap individualistik akibat daripada gaya hidup yang bermewahan. Linda T. Darling menjelaskan perkara ini dengan lebih terperinci. Beliau menyatakan bahawa semangat asabiah yang kuat yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun mengakibatkan kumpulan kabilah dari padang pasir berjaya menawan bandar yang didiami kabilah yang kurang semangat asabiahnya. Seterusnya, kabilah yang tinggi semangat asabiah itu membina ketamadunan mereka sendiri. Bandar tersebut ditawan oleh kerana ikatan asabiah yang menyatu padukan kabilah tersebut. Ini menjadikan tali persaudaraan dan agama sebagai dasar. Setelah kabilah tersebut berkuasa dalam tempoh yang lama, pada satu tahap semangat asabiah mereka juga akan berkurang. Kerana kejayaan mereka mengecapi kemewahan yang menyebabkan mereka bersikap
bersenang-lenang, bermalas-malasan dan akhirnya lupa akan perjuangan terdahulu mereka. Pada tahap ini, mereka berkemungkinan ditawan oleh kabilah lain yang mempunyai semangat asabiah yang sama seperti ketika mereka menawan kuota tersebut dahulu. Inilah yang dimaksudkan kitaran tamadun yang bergantung pada semangat asabiah. Ibnu Khaldun merumuskan bahawa konsep asabiah ini menjadi indikator kepada kebangkitan dan kejatuhan sesuatu tamadun. Menurut beliau, sesuatu tamadun itu tidak akan musnah atau runtuh secara mengejut, namun proses tersebut berlaku secara berperingkat. Ini bermaksud, secara semula jadinya, sesebuah negara yang terbina itu turut membawa benih-benih kemusnahan sejak awal penubuhannya. Yang kedua, model perpaduan dalam kepelbagaian. Model ini mempunyai 5 ciri yang mencetuskan kekuatan bangsa-bangsa iaitu ukhuwah, nubuwah, da'wat al-haq, al-muluk, asabiyah dan ma'unah. Ros Fazila telah mengaitkan model ini dengan masyarakat majmuk di Malaysia. Ukhuwah menurut Daras, model perpaduan dalam kepelbagaian Ibnu Khaldun melihat ikatan cinta, kasih sayang dan persaudaraan iaitu ukhuwah seagama yang menjadi pengikat anggota masyarakat. Ini dapat dilihat melalui pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 yang menyatukan Sabah Sarawak dengan negeri-negeri Semenanjung. Aspek perpaduan politik yang bermula pada tahun 1950-an telah berjaya membentuk Malaysia yang sekarang. Elemen ini juga dapat dilihat dengan lebih jelas dalam prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan yang mana menyokong ciri ukhuwah melalui perkembangan individu dan pembangunan personaliti yang sepatutnya dibina sedari kecil lagi. Cara hidup bertata susila dan bersopan santun sangat penting untuk rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum. Yang kedua, nubuwah. Menurut Ibnu Khaldun, suatu kerajaan yang luas, kawasan kuasanya semestinya didasarkan kepada agama, sama ada disebarkan oleh Nabi, iaitu nubuwah, atau keseruan kebenaran, da'wat al-haq. Ini dapat dilihat dalam prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Wujudnya masyarakat yang aman, stabil dan makmur disebabkan oleh undang-undang yang mengawal masyarakat di setiap negara. Prinsip ini penting untuk memastikan undang-undang berjalan dengan lancar. Prinsip rukun negara keempat ini bermaksud setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang negara tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah al-muluk. Al-muluk iaitu kuasa otoritatif atau kekuasaan negara menurut Ibnu Khaldun. Dapat diperoleh dengan perantara dominasi. Di Malaysia, elemen ini merupakan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Untuk mengatasi masalah perpaduan yang wujud, kerajaan demokrasi merupakan satu alternatif. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Prinsip ketika dalam rukun negara membawa maksud ketinggian perlembagaan tersebut. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang termaktub dalam perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, asabiah. Asabiah dan penyatuan arah tuju dan tekad menyebabkan pendominasian al-muluk iaitu kuasa autoritatif berlaku. Ibnu Khaldun mementingkan perpaduan dan etika sosial kerana kedua-dua ini menjadikan hubungan sesuatu bangsa atau umat itu kuat. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara merupakan faktor pengikat rakyat. Yang seterusnya, ma'unah. Asabiah hanya dapat dicapai melalui perantaraan pertolongan iaitu ma'unah dari Allah dalam menegakkan agama Islam. Menurut Ibnu Khaldun, peranan agama ialah menyatupadukan bangsa Arab dan membawa kemajuan dalam masyarakat mereka. Antara tanda-tanda kejatuhan negara ialah ketidakadilan sifat raja yang bermaharajalela serta berlakunya penindasan dalam negara. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara merupakan elemen ma'unah yang merupakan prinsip penting kehidupan setiap rakyat di negara ini dan menjadi asas kehidupan beragama. Yang ketiga, teori umran al-alam. Umran al-alam terdiri daripada sejarah, tarikh, kerjasama masyarakat, al-ijtima' al-insani dan alam semesta al-qan. Ada juga yang membahagikan umran al-alam kepada manusia, insan, kehidupan al-hayat dan alam al-qan. Tiga komponen ini memerlukan antara satu sama lain untuk menggerakkan semangat asabiah dalam masyarakat, lalu melahirkan negara iaitu daulah dan seterusnya kemakmuran iaitu umran. Ibnu Khaldun telah menggariskan ciri-ciri dan keperluan-keperluan umran al-alam. Pertama, hukum kejadian alam dan manusia ciptaan Allah adalah merupakan asas kepada hukum dan falsafah umran. Kedua, sejarah tarikh merupakan punca pembentukan umran. Takrifan sejarah ialah maklumat mengenai tindak tanduk manusia, mengenai kehendaknya berinteraksi dengan masyarakat sekeliling dan alam. Ketiga, kerjasama, ta'awun, masyarakat sama ada di dalam kelompok atau di luar kelompok atau pencampuran dua kelompok ini. Contoh yang terdekat adalah masyarakat di bandar memerlukan bahan makanan dari masyarakat desa. Ini memerlukan kerjasama antara kedua-dua pihak. Keempat, geografi, sumber air dan tanah yang sesuai untuk mengusahakan aktiviti perdagangan dan pertanian. Kelima, ilmu pengetahuan tanpa ciri kelima ini, aktiviti perdagangan, pertanian dan perindustrian tidak dapat berjalan dengan sempurna dan lancar. Keenam, mempunyai negara yang adil saksama, mempengaruh lagikan berdaulat untuk menerapkan keyakinan rakyat dalam mengaplikasikan undang-undang dan pentadbiran negara.
Ketujuh, pendidikan moral yang terdapat dalam semua agama dan hendaklah dijaga oleh semua pihak agar gejala sosial dapat dicegah. Kelapan, adanya undang-undang dan perlembagaan yang asasnya ialah undang-undang syariat untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kesembilan, mewujudkan hubungan dua hala dengan negara-negara luar untuk mencetuskan umran al-alam iaitu kemakmuran sejagat yang berdasarkan hukum kejadian alam dan manusia ciptaan Allah Ta'ala. Kesepuluh, kesemua ciri-ciri di atas lahir dalam bentuk holistik, syumul, realistik, waqi'i, objektif, madu'i dan bersepadu takamuli yang dijadikan sebagai teras pembangunan dan kemakmuran dalam masyarakat dan negara. Teori yang diperjuang Ibn Khaldun ini mengumpulkan aspek moral dan material untuk membina sebuah negara yang makmur. Karya penulisan Ibn Khaldun menurut Wan Razali dalam jurnal beliau Al-Asyariah menurut Ibn Khaldun, sejarawan dan ahli sosiologi Islam. Beliau meringkaskan karya Ibn Khaldun dan menyatakan kandungan kitab-kitab tersebut secara ringkas. Yang pertama, Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din yang membincangkan mengenai ilmu akidah, ringkasan beberapa kitab Ibn Rushd mengenai ilmu falsafah, Taqid fi Al-Mantiq mengenai ilmu mantiq, kitab fi Al-Hisab tentang ilmu matematik, huraian Nazam Usul Fiqh oleh Syekh Lisan Al-Ad-Din Al-Khatib mengenai ilmu usul fiqh, huraian Al-Burdah oleh Imam Al-Busiri membincangkan mengenai kasidah yang memuji Nabi SAW, Syifa Al-Sa'il fi Tadib Al-Masail yang menjawab beberapa isu mengenai ilmu tasawuf, Tarikh Ibn Khaldun. Terdapat dua kitab lain dalam kitab ini iaitu kitab Muqaddimah dan Al-Tarikh bin Ibn Khaldun yang merupakan pecahan dari kitab ini. Wasf Bilad Al-Maghrib ditulis untuk Timur-Lang, Pemerintah Agung Tentera Mongol. Tadkir Al-Sahwan merupakan risalah kecil yang menghuraikan sebuah hadis Nabi SAW. Muzil Al-Malam an Hukam Al-Anam, sebuah kitab mengenai ilmu Al-Siyasah Al-Syar'iyah. Kitab beliau iaitu Muqaddimah merupakan jilid pertama dari 7 jilid yang terkandung dalam kitab Al-Ibar. Dikatakan Ibn Khaldun selesai menulis kitab Muqaddimah pada bulan November 1377 Masihi. Melalui kitab ini, beliau dikenali seluruh dunia sebagai ilmuwan Islam. Sarjana Muslim dan Barat telah mengiktiraf ketinggian ilmu dan pemikiran beliau. Karya beliau membincangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu sains sosial atau sosiologi dan pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang mana merupakan kemuncak karya pemikiran. Sebagai kesimpulannya, jelas daripada perbincangan yang telah diperbincangkan bahawa relasi antara masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik bukanlah sesuatu yang mustahil. Situasi yang sentosa boleh dialami sekiranya semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing. Kesemua elemen dalam masyarakat anggotanya, pemimpin, sistem kehidupan dan agama harus saling melengkapi demi mencapai matlamat perpaduan. Faktor asabiah jelasnya banyak mempengaruhi keharmonian masyarakat melalui agama, kepimpinan dan kolonial sebuah masyarakat. Situasi masyarakat kini yang berhadapan dengan pandemik ini dapat diaplikasikan dengan teori asabiah, di mana semangat perpaduan perlu dipupuk demi membantu satu sama lain dalam cabaran ini. Sebagai contoh, masyarakat membantu satu sama lain dengan membeli barangan yang dijual oleh satu sama lain bagi membantu dari segi kewangan. Contoh itu menunjukkan bahawa masyarakat kita, walaupun hidup dalam kepelbagaian etnik, adalah saling sayang menyayangi dan prihatin antara satu sama lain. Justru itu, penerapan semangat perjuangan juga dapat dilihat bukan sekadar di peringkat politik, malah pada masyarakat juga. Sebagai contoh, semasa pandemik yang dihadapi, hampir kesemua masyarakat dilihat dengan semangat juang untuk menyelamatkan negara yang tercinta. Setiap individu saling menjaga antara satu sama lain dengan mematuhi peraturan dan prosedur untuk mencegah COVID-19. Ini dimasukkan dengan semangat kekitaan yang diulaskan oleh Ibn Khaldun. Perasaan kekitaan ini merupakan datang daripada ilahi sebagai sumber perpaduan. Terima kasih.